Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Rozan Nizam Zakaria, pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seperti yang dijanjikan, hari ini saya akan sambung perkongsian saya tentang isu kesihatan mental. Cuma secara spesifik, hari ini kita akan bercerita tentang beberapa jenis penyakit mental. Anda mungkin biasa dengar tentang skizofrenia, skizoafektif, bipolar disorder, tapi mungkin tak tahu secara detail apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan penyakit-penyakit ini. Maka itu yang kita akan kongsi hari ini. Oleh kerana ada yang request untuk saya buat video dan kongsi dalam bentuk tulisan dan lukisan, maka itu yang kita akan buat hari ini untuk kita sama-sama belajar. Baik, sebelum kita mulakan tentang apa dia penyakit-penyakit mental yang kita sebutkan tadi, saya nak cerita tentang penyakit mental secara umum. Alright. Ada mungkin beratus penyakit mental yang boleh berlaku kepada manusia. Namun secara umum bagi dewasa ada beberapa penyakit mental yang berlaku secara lazim, dan penyakit mental ini datang daripada 3 kelompok penyakit mental yang utama. Yang pertama, gangguan dalam bentuk psikosis. Yang kedua, gangguan dalam bentuk mood. Yang ketiga, gangguan dalam bentuk anxiety atau keresahan. Psikosis adalah gangguan dalam bentuk reality testing, bila mana seseorang itu hilang kemampuan untuk membezakan apa yang nyata dan apa yang tidak nyata, tidak benar ataupun tidak real dalam dunia reality. Yang kedua, gangguan mood, mengganggu dari segi emosi atau perasaan. Dan anxiety datang dalam bentuk tanda-tanda fizikal, tanda-tanda fikiran dan tanda-tanda emosi. Dan setiap kategori ini mempunyai beberapa diagnosis yang khusus. Contohnya, dalam psikosis, di bawah kategori psikosis ada apa yang kita panggil sebagai skizofrenia, atau diagnosis-diagnosis yang berkaitan dengan penyakit yang mampu menyebabkan psikosis. Dalam mood, antara yang common kita biasa dengar adalah major depressive disorder dan bipolar mood disorder ataupun bipolar disorder. Dalam anxiety mungkin kita biasa dengar panic disorder, generalized anxiety disorder ataupun social anxiety disorder. Dalam masa yang sama, ada beberapa jenis penyakit yang ada pertindihan simptom. Ada gejala psikosis dan ada juga gejala mood. Contohnya, skizoafektif ataupun major depressive disorder with psychosis. Ada juga penyakit yang ada komponen mood dan ada juga komponen anxiety. Dan contohnya, major depressive disorder with anxious distress ataupun with panic attack contohnya. Another example adalah PTSD contohnya. Penyakit PTSD ada elemen anxiety, ada elemen mood. So kategori-kategori ini disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang ada dalam penyakit tersebut. Bila kita diagnose penyakit mental, diagnosis dia memerlukan beberapa syarat. Untuk kita diagnose penyakit mental, setiap diagnosis tu mesti mempunyai beberapa rukunnya. Rukun yang pertama, dia mesti ada simptom. Simptom ni adalah tanda-tanda dia ataupun kriteria-kriteria tertentu. Contohnya diagnosis depression, kriterianya adalah kemurungan, hilang minat, gangguan tidur, gangguan selera makan, gangguan tenaga, gangguan fikiran. Yang kedua, dia mesti ada specific duration ataupun tempoh yang khusus. Ada penyakit yang memerlukan simptom itu berlaku sekurang-kurangnya 2 minggu. Major depressive disorder contohnya. Untuk skizofrenia, 6 bulan. Untuk panic disorder, 1 tahun. Untuk 1 bulan. Untuk generalized anxiety disorder, 6 bulan. So, itu syarat yang kedua. Rukun yang ketiga adalah simptom yang berlaku selama tempoh tersebut mesti severe enough sehingga mengganggu fungsi hidup seseorang. So, fungsi hidup seseorang ini berlaku
boleh dikenal pasti dalam beberapa kategori. Pertama, dia mengganggu personal ability orang itu. Contohnya terganggu makan, minum, terganggu kemampuan dia untuk mengurus diri. Yang kedua, mengganggu perhubungan, so relationship. Yang ketiga, ganggu pekerjaan. Okey, ataupun kalau orang tu belajar, dia belajar. So bila dia ticks all the boxes, simptom ni mengganggu aspek ini ataupun salah satu daripada aspek ini, maka syarat ketiga telah dipenuhi. Syarat yang keempat adalah syarat yang juga penting, iaitu exclusion. Exclusion ni bermaksud kita mesti mengesahkan bahawa simptom yang berlaku bukan disebabkan penyakit selain psikiatri atau penyakit-penyakit yang boleh menyumbang kepada simptom yang sama. Antara yang kita kena exclude adalah pertama, medical problem. Kerana ada juga simptom yang kelihatan seperti gangguan psikiatri tapi sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan gangguan perubatan. Contohnya, hypothyroidism adalah penyakit fizikal. Tapi simptomnya seakan-akan kemurungan. Yang kedua adalah gangguan yang disebabkan oleh substance ataupun gangguan yang disumbang oleh keadaan pesakit yang mengambil dadah ataupun bahan-bahan yang boleh menyebabkan simptom itu terjadi. So ini adalah 4 syarat asas yang mesti ada sebelum kita diagnose sesuatu pesakit. Sama ada skizofrenia, skizoafektif, bipolar, major depressive disorder ataupun generalized anxiety disorder, panic disorder. Semua ini perlu semua syarat-syarat ini perlu dipenuhi sebelum kita diagnose seseorang mempunyai penyakit mental yang spesifik tersebut. Okey, kita sambung dengan penyakit yang pertama yang kita nak faham, iaitu skizofrenia dan skizoafektif. Dalam masa yang sama, kita juga akan bincang tentang delusional disorder. Okey. Semua penyakit-penyakit ini ada common symptoms yang mereka miliki, iaitu semua ini mempunyai digejalai oleh apa yang kita panggil sebagai psikosis. Tadi saya sebut psikosis ni mengganggu seseorang punya reality testing ataupun kewarasan dia untuk membezakan antara yang real dan tidak real. So, psikosis berlaku dalam beberapa bentuk. Yang pertama, apa yang kita panggil sebagai positive symptom ataupun simptom-simptom positif. Yang kedua, negative symptom. So, under positive symptom, kita ada yang pertama kita panggil hallucination. Okey, ataupun kita sebut halusinasi. Okey, so hallucination adalah bila seseorang itu merasai pengalaman menerima rancangan deria tanpa rangsangan yang real. Contohnya, mereka melihat apa yang tidak wujud dalam dunia realiti. Orang lain tak nampak, dia nampak. Yang tu kita panggil visual hallucination. Ataupun dia dengar apa yang orang lain tak dengar. So, kita panggil dia auditory hallucination. Ataupun dia boleh rasa dekat dalam sentuhan, dalam bentuk sentuhan, apa yang orang lain tak nampak, menyentuh ataupun tak rasa disentuh. Kita panggil dia tactile. Ini antara jenis-jenis halusinasi yang ada. So, dia dapat sensation tapi tak ada stimulus. Stimulus ni maksudnya rangsangan lah. Macam anda nampak apa yang saya rakam sebab benda ini wujud dan anda nampak. Tapi dalam halusinasi, stimulus ini tidak ada tapi dia masih boleh nampak. Yang kedua, kita panggil delusion ataupun delusi. Delusion adalah fikiran, gangguan dalam bentuk fikiran di mana seseorang itu mempercayai perkara yang pertama false, tidak wujud, tidak benar. Yang kedua, fikiran itu dipercayai dalam keadaan fix, iaitu dengan kuat mempercayainya sekalipun ia salah, despite contrary evidence. Walaupun ada fakta ataupun hujah yang menyatakan perkara itu tidak wujud dan tidak benar, dan dia mesti tidak
Antara syarat yang ketiga adalah dia mesti not in keeping dengan seseorang tu punya cultural and social background. Okay. Sebagai contoh, antara delusion yang biasa kita dengar adalah paranoia. Ataupun kalau dalam istilah perubatan kita panggil persecutory delusion. Persecutory delusion. Okay. So dalam persecutory delusion, seseorang itu dia percaya ada individu atau pihak-pihak tertentu yang cuba untuk buat jahat pada dia atau berniat tidak baik terhadap dia, menyebabkan dia rasa paranoid. Sebab tu kita panggil dia paranoia. So walaupun fakta itu tidak tepat, contohnya seorang itu dia rasa pihak CIA ingin menangkap dia contohnya. Walaupun ia false, tapi dia still fixed dengan kepercayaan tersebut. Dan kepercayaan itu tidak boleh di-explain secara social, cultural atau religious. Maka sekiranya kepercayaan itu berlaku berterusan dalam keadaan mengganggu fungsi seseorang, maka kita panggil dia sebagai delusion. Dan yang ketiga, dia boleh berlaku dalam bentuk apa yang kita panggil sebagai disorganized speech atau behavior. Maksudnya tingkah laku dia dan pertuturannya menjadi tidak normal. And sama ada pertuturannya tidak difahami ataupun cara dia bertutur, cara dia menterjemahkan fikirannya berlaku dalam bentuk yang tidak boleh difahami oleh manusia yang sihat. So, hallucination, delusion, disorganized speech and disorganized behavior adalah symptoms yang kita kategorikan sebagai positive symptom. Bila dia berlaku, bermakna individu tersebut mengalami apa yang kita panggil sebagai psikosis. Negative symptom pula, on the other hand, yang berlaku sebaliknya. Di mana individu tersebut menjadi, kalau negatif ni maksudnya dia jadi serba kurang. So, ada beberapa kategori di bawah negative symptom. Kita sebut dengan ACE. Dan contohnya yang pertama adalah abulia. So, abulia ni dia jadi tak banyak bercakap. Dia jadi semakin kurang bertutur. Yang kedua, asociality. Dia jadi withdrawn daripada social. Tidak lagi mahu bergaul dengan orang. So, A yang seterusnya adalah avolition. Iaitu dia jadi hilang semangat ataupun keinginan untuk berbuat apa-apa dalam hidup. Yang seterusnya adalah anhedonia. Anhedonia ni dia jadi hilang kegembiraan ataupun keseronokan dalam melakukan apa-apa dalam hidup. Yang seterusnya adalah affective blunting. Maksudnya riak muka dia hilang. Maksudnya dia tidak lagi boleh menunjukkan emosi gembira, emosi sedih, emosi marah. So jika ada salah satu daripada A yang saya sebut ini, maka individu tersebut mempunyai apa yang kita panggil sebagai negative symptom. Kenapa kita kena tahu positive symptom dan negative symptom? Kerana dia adalah simptom di bawah kategori psikosis dan skizofrenia, skizoafektif dan delusional disorder, ketiga-tiganya mempunyai kriteria psikosis di dalamnya. Okey, sekarang kita nak sambung cerita tentang skizofrenia, skizoafektif dan delusional disorder. Okay, so apa beza ketiga-tiga ni? Now, skizofrenia adalah keadaan di mana pesakit mengalami, pertama, kita sebut simptom. Dia mesti ada sekurang-kurangnya 2 daripada 5 simptom yang kita sebutkan di atas. So, contoh, pesakit mengalami halusinasi dan delusi. Pesakit itu paranoid. Dalam masa yang sama, dia ada mendengar suara, auditory hallucination, yang mengatakan ada orang nak buat jahat dengan dia. So dia sudah memenuhi kriteria yang pertama, iaitu memenuhi syarat 2 daripada 5 simptom yang ada. Yang kedua, individu itu mengalami keadaan ini pada tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan. Sekurang-kurangnya 1 bulan simptom yang aktif, tetapi total duration of illness selama sekurang-kurangnya 6 bulan. So 6 per 12 ni maksudnya 6 bulan. Yang ketiga, simptom tersebut mengganggu fungsi kehidupannya.
daripada salah satu daripada tiga aspek yang saya sebutkan tadi. Yang keempat adalah kriteria yang paling penting, iaitu gangguan yang dia alami ini bukan disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Contohnya, auditory hallucination dan paranoia boleh berlaku pada orang yang ada mengalami contohnya kecederaan kepada kepala, ada tumor dalam otak, ataupun mengambil barang-barang larangan tertentu seperti dadah ataupun setengah-setengah saja ubat yang mempunyai kesan sampingan yang sedemikian. Maka dalam keadaan tersebut kita tak panggil dia skizofrenia kerana kita boleh exclude skizofrenia berdasarkan penyakit-penyakit yang lain. So sekiranya simptom ini dipenuhi, maka kita panggil dia sebagai skizofrenia. Okey, seterusnya kita ada skizoaffektif. Now, kalau anda faham, schizoaffective disorder, istilah itu sendiri menggambarkan apa sebenarnya penyakit ini. Skizo daripada schizoaffective disorder ini datang daripada skizofrenia. Affective disorder ni datang daripada mood. Affect ni maksudnya mood. Affective disorder maksudnya penyakit mood. Maka schizoaffective disorder sebenarnya adalah kombinasi antara simptom-simptom skizofrenia dan simptom-simptom mood disorder. Okey, kita tengok balik diagnosis, konsep yang sama. So, kita ada simptom, duration, function dan exclusion. Cuma untuk schizoaffective, dari kategori simptom dia sedikit berbeza. Dia ada beberapa syarat asas yang dia perlu penuhi. Pertama, dia mesti mempunyai gejala-gejala yang datang daripada kategori skizofrenia. Iaitu dia mesti mempunyai sama ada hallucination ataupun delusion ataupun disorganized speech atau behavior. So, simptom skizofrenia dia ada. Dalam masa yang sama, dia mempunyai simptom major mood disorder. Maksudnya, selain ada gangguan psikosis, dia juga ada simptom mood. Sama ada depression ataupun lawan kepada depression iaitu mania. Nanti dalam video yang lain saya akan cerita tentang mania. Syarat yang ketiga, mood disorder ini mesti berlaku dalam majority duration of illness. Majority duration of illness ni maksudnya, contohnya seseorang itu sakit selama 6 bulan. So, selama 4 bulan, dia mempunyai mood symptom. 6 bulan, dia ada psychotic symptom. So, mood symptom dan psychotic symptom ini berlaku secara serentak dan mood symptom berlaku secara majority. Dan yang menarik, dia ada syarat yang keempat, iaitu dia mesti ada tempoh masa di mana dia hanya mempunyai gejala psikotik sahaja tanpa mood. Contoh dalam kes ini, fasa ini. Okay, so kalau anda tengok fasa ini, dia ada psychotic symptom tapi tak ada mood. Dan fasa ini mesti berlaku sekurang-kurangnya 2 minggu. So, 4 syarat-syarat ni mesti dipenuhi untuk seseorang itu dikatakan mempunyai apa yang kita panggil sebagai schizoaffective disorder. Jadi sekiranya mereka hanya memiliki simptom ini, kita panggil dia skizofrenia. Tapi kalau dia ada gejala tambahan dan memenuhi ciri-ciri yang berikut, kita panggil dia schizoaffective disorder. Okay, so yang terakhir, kita akan cerita tentang satu lagi jenis penyakit, iaitu apa yang kita panggil sebagai delusional disorder. Okay, now delusional disorder lebih ringkas untuk difahami. Dan nama dia sendiri dah memberi penjelasan kepada kita, iaitu dia punya simptom yang utama adalah delusion. So, delusion ini wujud dalam tempoh sekurang-kurangnya 1 bulan dan simptom hallucination
tidak berlaku secara prominent ataupun mungkin langsung tidak berlaku. Okey, so berbeza dengan skizofrenia yang mesti ada dua-dua, tapi dalam delusional disorder mereka hanya mempunyai gejala delusion saja, iaitu gangguan fikiran, tanpa mempunyai gangguan persepsi ataupun halusinasi. Sekiranya halusinasi wujud, dia berlaku dalam keadaan yang sangat minimum. Simptom utamanya masih delusional disorder. Dan gejala ini tidak boleh dijelaskan ataupun tidak disebabkan oleh penyakit-penyakit ataupun gangguan-gangguan lain yang boleh menyumbang kepada delusional disorder. Maka kalau anda faham semula, so sekiranya mereka hanya mempunyai delusion, kita panggil delusional disorder. Sekiranya mereka mempunyai delusion campur hallucination dan disorganized speech dan atau disorganized behavior, maka kita panggil dia skizofrenia. Sekiranya mereka mempunyai simptom skizofrenia dan mood sama ada depression atau mania, maka kita panggil dia schizoaffective. Okay. Jadi itulah 3 kategori penyakit mental utama di bawah kategori psikosis yang kita belajar hari ini. So dalam video yang lain, insya-Allah saya akan cerita pula tentang bipolar disorder. So harapnya anda ada gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dikatakan sebagai skizofrenia, schizoaffective dan delusional disorder. Terima kasih.